Apa itu frasa nama? Menurut Nick Safia Karim et al., frasa nama ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai konstituen dalam binaan ayat. Seterusnya, ciri-ciri frasa nama. Yang pertama, kata nama sebagai enti. Yang kedua, boleh wujud bersendirian. Yang ketiga, wujud bersama dengan sederetan penerang sesudah atau sebelumnya dan berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Inti tambah penerang nama. Dalam binaan frasa ini, semua konstituen terdiri daripada kata nama. Terdapat beberapa unsur-unsur penerang nama iaitu penerang nama jenis, penerang nama penyambut, penerang nama arah, penerang nama tempat, penerang nama kegunaan, penerang nama kelamin, penerang nama keturunan. Seterusnya, penerang nama khas, penerang nama panggilan atau gelaran, penerang nama milik, penerang nama anggota badan, penerang nama tenaga penggerak dan akhir sekali, penerang nama hal atau perkara. Penerang nama keturunan. Penerang nama ini menerangkan aspek salah silaf pada inti kata nama. Contohnya, orang Melayu. Orang merupakan inti, manakala Melayu ialah penerang nama keturunan. Selanjutnya, penerang nama jenis. Penerang nama ini menerangkan jenis-jenis tertentu bagi nama-nama itu. Contohnya, harimau bintang. Harimau merupakan inti, manakala bintang merupakan penerang nama jenis. Penerang nama penyambut. Penerang nama penyambut berfungsi untuk menerangkan perkara atau benda yang jadi objek atau penyambut pada pelaku yang ada pada inti. Contohnya, penyendal pintu. Penyendal ialah inti, manakala pintu merupakan penerang nama penyambut. Penerang nama kegunaan. Penerang nama kegunaan ialah unsur yang menerangkan makna fungsi atau peranan kepada inti. Contohnya, sabun pencuci. Sabun merupakan inti, manakala pencuci ialah penerang nama kegunaan. Penerang nama kelamin. Nama yang menerangkan jenis jantina bagi inti. Contohnya, ayam jantan. Ayam merupakan inti, manakala jantan ialah penerang nama kelamin. Penerang nama tempat merupakan unsur yang menerangkan lokasi bagi inti. Contohnya, pinggir kota. Pinggir merupakan inti, manakala kota ialah penerang nama tempat. Seterusnya, penerang nama arah. Penerang nama arah merupakan unsur yang menerangkan hala bagi inti. Contohnya, angin timur. Angin merupakan inti, manakala timur merupakan penerang nama arah. Inti tambah penerang bukan nama. Penerang bukan nama terdiri daripada penerang-penerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama. Antaranya, penerang kata kerja, penerang kata adjektif, penerang kata adverba, penerang bilangan ordinal, penerang fasa seni nama dan penerang penentu. Penerang penentu. Penerang penentu merupakan unsur yang memberikan sifat ketentuan kepada kata nama. Kedudukannya boleh di hadapan atau di belakang inti. Penentu hadapan. Penentu hadapan unsur yang hadir di hadapan kata nama. Unsur ini juga terdiri daripada kata bilangan yang diikuti oleh penjodoh bilangan. Contohnya, dua orang guru. Dua merupakan bilangan. Orang ialah penjodoh bilangan dan guru merupakan inti. Seterusnya, frasa nama penentu belakang. Penentu belakang hadir selepas kata nama dan terdiri daripada unsur kata penentu itu dan ini. Sebagai contoh, sekolah itu. Frasa nama kata kerja pula menerangkan perlakuan kepada inti. Sebagai contoh, kedai makan. Frasa nama kata adjektif adalah frasa yang menerangkan makna sifat bagi inti. Sebagai contoh, warna gelap. Frasa nama kata adverba pula adalah unsur yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti. Sebagai contoh, hari esok.
Frasa sendi nama adalah unsur-unsur yang mengandungi kata sendi nama, diikuti kata nama atau frasa nama dan mendukung makna tempat, waktu, bahan, asal dan matlamat. Sebagai contoh, datang dari Johor. Frasa nama penerang bilangan ordinal adalah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan dari segi urutan bilangan, misalnya pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Sebagai contoh, episod pertama. Binaan frasa nama, inti dan inti tidak mempunyai unsur penerang kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung oleh kedua-dua kata nama inti. Ada dua golongan frasa nama dari jenis ini, iaitu inti dan inti dengan maksud sama erti dan inti dan inti dengan maksud lawan erti. Inti dan inti dengan maksud sama erti. Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama demikian membawa makna sama erti, iaitu merupakan semacam ulangan. Contohnya, kedua-dua perkataan wang dan ringgit adalah inti dan juga perkataan pinggan dan mangkuk adalah inti. Inti dan inti dengan maksud lawan erti. Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama jenis ini membawa makna yang berlawanan. Contohnya, perkataan ibu bapa yang membawa makna yang berbeza. Begitu juga dengan perkataan kerusi dan meja. Seterusnya, hukum DM. Dalam hukum ini, D merujuk kepada unsur yang diterangkan. Unsur tersebut merupakan inti yang hadir pada kedudukan yang pertama. Manakala M pula bermaksud unsur yang menerangkan. Unsur tersebut merujuk kepada unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua. Bagi kekecualian hukum DM, iaitu penerang mendahului unsur yang diterangkan, boleh hadir dalam kata bilangan dan penjodoh bilangan, kata nafi, berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan, serta panggilan dan gelaran. Terdapat 4 keadaan kekecualian hukum DM. Yang pertama adalah kehadiran kata bilangan dan penjodoh bilangan. Kata bilangan atau kata bilangan dengan penjodoh bilangan hadir di hadapan kata nama atau frasa nama. Kata bilangan dan penjodoh bilangan ini berfungsi sebagai unsur yang menerangkan. Contohnya, semua peserta. Keadaan yang seterusnya berlaku apabila melibatkan binaan frasa nama yang diterima ramai dan nama jawatan yang dipinjam daripada bahasa lain. Contohnya, Perdana Menteri. Manakala bagi kata nafi pula boleh hadir di hadapan kata nama atau frasa nama. Ianya berfungsi sebagai penerang. Contohnya, bukan isu. Akhir sekali, penggunaan nama panggilan atau gelaran. Nama panggilan atau gelaran jawatan juga boleh hadir di hadapan kata nama atau frasa nama sebagai unsur yang menerangkan. Contohnya, Encik Kamal. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.